Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan rumah sekeluarga, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi kena hafalah tak? Kaum muslimin dan muslimat kan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Mudah ya. Okey, saya ulang yang kali yang ketiga. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Maksudnya, ya Allah, datang ke bulan ini dengan membawa keamanan dan keimanan kepada kami, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, zikir yang lain, Allah Maha Besar. Ya Allah, datang ke bulan ini dengan membawa keamanan dan keimanan kepada kami, keselamatan dan Islam, serta taufik seperti yang disukai dan diredai oleh Tuhan kami. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Bercakap dengan anak bulan. Tuhan kamu dan Tuhan kami cuma Allah. Okey, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, datangilah kepada atas kami ni, iaitu bulan ini, dengan bawa keamanan dan keimanan kepada kami, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku, kita berkata pada kita, Tuhanmu, wahai anak bulan, ialah Allah. Baik. Sebab apa berlaku macam tu? Okey, kaum muslimin dan muslimat kalian, yang pertama, mendatangkan keimanan dan keamanan. Sebab kadang-kadang i'tikad orang jahiliyah, kebaikan ataupun kemanfaatan itu sebab bintang itu dan bulan ini. Pernah dengar tak tu? Bila tanya orang, kamu bintang apa? Bintang apa? Bintang apa? Bintang apa? Sagittarius. Sagittarius. Pula dah, kita pun tak reti. Macam-macam bintang dia kamu semua. Sebab berlakunya kemarau ni sebab ada bintang itu. Sebab berlaku ni sebab bulan ini. Itu pertama. Yang kedua pula, kaum muslimin dan muslimat kalian, orang nak buat kejahatan. Contohnya ahli-ahli nujum dan ahli-ahli sihir. Dengan dia nak melakukan kejahatan sihir ni dengan melakukan cara bulan. Itu sebab kita tengok ya, kaum muslimin dan muslimat kalian, orang yang orang panggil murayan ya. Baik. Dia murayan ni ketika mana dia berlaku? Tak tahu juga. Mana? Saya tahu lah nama tak nak murayan, betul. Selalunya bila bulan mengambang. Bulan mengambang. Jadi sebabnya Tok Bomo ataupun ahli sihir ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, apanya buat dengan bulan tersebut. Jadi benda tu syirik. Kadang-kadang Allah Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat kan, uji mereka tu semuanya datang daripada Allah, tapi perbuatan itu syirik. Allah Ta'ala beristidrak kepada mereka. Okey. Dan menurut pak dukun, dia kata santau dan sihir
dia kurang menjadi melainkan di bulan purnama. Ni orang, ini Tok Bomo kata sendiri ni kaum muslim, tapi tak diriwayat lah. Maka kita tahu apabila Rasulullah SAW menegaskan baca doa bila kita bertemu dengan anak bulan ni, Rasulullah kita baca Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salama wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, kata Nabi suruh kita doa ni, datangkanlah rembulan ini dengan bawa keamanan, dengan membawa keamanan, baik, dan keimanan kepada kami, keselamatan dan Islam. Ya kaum muslimin dan muslimat sekalian, sekadar itu sebagai petanda tak apa, tapi jangan jadikan i'tikad. Petanda tak apa. Ni kadang-kadang orang tak faham ni, kamu muslimat sekalian. Kalau orang Terengganu, orang nelayan, apabila dia nak pergi ke laut, dia tengok anak bulan, dia tengok bintang. Bukannya mengambil kebaikan atau keburukan, tidak, atas dasar pengalaman. Selalunya kalau bulan macam ni, kalau keadaan gini, sotong banyak. Pernah gitu? Kalau keadaan macam ni, tak lama mungkin terkujur. Itu pengalaman. Itu tidak salah dalam Islam, melalui pengalaman, bukan i'tikad. Orang jahiliyah dulu, kenapa? Padanlah kerana bintang ini rupa-rupanya. Itu silap lah. Baik, kena faham elok-elok ya. Kalau orang tak pandai bidang perubatan, jangan cebur bidang perubatan. Jangan pandai-pandai dia kata orang silap. Betul-betul. Tu. Ada seorang anak murid lebih alim daripada tok guru pada zaman sekarang. Mengaji tak ke mana, kitab tak aja nak baca. Betul-betul. Adalah kaum muslimin dan muslimat kan. Saya semua sebut dulu, cara perubatan ni dia bukan berdasar, dia ada secara nas dan ada cara pengalaman. Itu sebab Nabi memberi izin kepada orang bila tanya, ya Rasulullah, apakah ubat benda ni? Nabi kata, kamu pergi tanya Haris bin Al-Kalada. Dia doktor Islam, dia faham lagi tentang perubatan. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat tak payah pakai kursi sudah. Lain pada tu tak kena. Dia mengaji banyak sikit ngaji kena banyak sikit. Itu yang salah kat aku buat baru ni. Bila salah kat aku, tak mahu datang belajar dah. Betul tak betul? Orang faham kata mengaji cuma seketek. Tahu seketek? Itu bahasa faham baku kata. Ni aja sikit nak kata salah kau orang. Apa nama lagu tu? Baik, habis. Dan yang kedua, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu cuma Allah. Apa sebab? Jadi di sini satu dalil kaum muslimin dan muslimat kalian, kita bercakap dengan bintang, kita cakap dengan bulan. Rabbi wa rabbukallah, Tuhan kamu dan Tuhanku cuma Allah. Pernah tak cakap dengan bulan macam tu? Tak pernah. Memang tak pernah. Mereka tak baca doa semua bila bulan tiba kamu. Rabbi wa rabbukallah. Bukan kamu mendatangkan mudarat, bukan kamu datangkan manfaat, wahai bulan. Sebab datang manfaat cuma Allah. Sebab Tuhan kamu dan Tuhan aku cuma Allah. Baik ya. Habis. Itu sunnah Nabi SAW bila kedatangan anak bulan. Baik. Tetapi di dalam Al-Quran, anak bulan juga ada disebut. Wa yas'alunaka an ahillah. Mereka orang-orang kaum muslim, orang musyrik bertanya pada kamu, ahillah, apa itu anak bulan yang Tuhan jadi? Sebab apa jadi bulan ni ada anak dia, lepas tu jadi apa? Bulan jadi anak bulan, lepas tu jadi pula bulan purnama, lepas tu jadi pula bulan mengambang tu bulan purnama lah. Itu dia. Lepas tu pula jadi mengecil. Mengapa Tuhan jadi begitu? Orang akan bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, jawabkanlah, dijadikan anak bulan semacam itu purnama, itu untuk mengajar kepada kamu
bagaimana untuk menetapkan masa. Dan bagaimana untuk menetapkan waktu haji. Kan betul lah, kita puasa matahari ke menetapkannya? Tidak, adalah berpandu kepada peredaran bulan. Bubuk bulan. Itu sebab. Terus bulan ni penetapan masa. Itu sebabnya di dalam takwin Islam, ada orang mengikut peredaran matahari, ada orang mengikut peredaran bulan. Tak salah dalam Islam. Jadi tak salah. Itu sebabnya yang timbul Januari, Februari, Mac semua itu ikut peredaran apa tu? Matahari. Kata orang tu bulan Kristian, betul ke? Kadang-kadang orang ramai bertanya, hari ni berapa hari bulan ya? Hari ni 15 hari bulan. Berapa? Bulan 6 Jun. Bulan Islam apa? Tak tahu. Lepas tu mula kata pula, oh bulan orang Kristian ingat, bulan Islam tak ingat. Bulan kafir ingat. Ada tak bulan itu kafir atau Islam? Islam. Mana ada? Ini kunci ni, kafir ke Islam? Tak ada. Tak ada bulan kafir, tak ada bulan Islam. Kaum muslimin dan muslimat, bulan tetap bulan. Cuma tujuan untuk jadikan bulan itu untuk perkiraan masa, hari dan bagaimana kamu nak mengerjakan haji. Kan? Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, pada zaman Nabi Isa dulu mengira hari ini dengan mengikut peredaran matahari. Betul-betul? Dan bila zaman Rasulullah SAW dan takwin yang dibuat oleh zaman Sayyidina Umar berpandu pada peredaran bulan. Jadi akhirnya timbullah bulan Islam. Itu cuma dipenasi saja. Baik. Okey. Ada tak nasnya kaum muslimin dan muslimat peredaran matahari dan bulan ini? Ada dalil tak dalam Quran? Ada dalil. Itu sebab jangan katakan bulan Kristian tak boleh. Kaum muslimin muslimat. Okey. Berapakah Ashabul Kahfi duduk dalam gua? Abang Ma'in macam nak jawab je. Sebelum Ketua Derjah jawab. 300 tahun. Baik, 300 tahun. Satu. Dan pula dalam Quran sebut 300 ditambah 9 tahun. Kau pusing-pusing. Baik, 300 tahun. Lepas tu pula ditambah pula dalam Quran 309 tahun. Nanti bila orang buat kaji, kenapa sekejap 300 tahun? Kenapa sekejap 300 ditambah 9 tahun? Sebab apa? Islam. Islam dia lebih. Sebabnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu mana cepat peredaran matahari dan bulan? Bulan. Mana cepat? Matahari. Memang tak lulu SPM ni kalau ambil. Peredaran bulan lebih cepat dari matahari. Kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimat kalian 300 ditambah 9 tahun, itu mengikut peredaran bulan. Kalau 300 tahun, itu mengikut peredaran matahari. Tak ada bercanggah dalam Islamnya. Jangan lepas ni kata masih ini tu bulan Kristian. Jangan muslim tu bulan Islam. Ingat, tak ingat bulan Kristian ingat. Tak ada ke muslim tak ada ke bulan mengikut peredaran matahari dan mengikut peredaran bulan. Itu tujuan Allah Taala jadikan. Baik. Tapi memang kaum muslimin dan muslimat kalian, bulan lebih cepat peredarannya daripada matahari. Itu sebabnya sebagai tanda-tanda kiamat disebut dalam hadis. Tanda-tanda kiamat yang terakhir, Nabi kata, tanda besar kiamat akan berlakunya 3 gerhana dalam satu hari. Akan berlakunya 3 gerhana dalam satu hari. Gerhana di belok barat, gerhana di belok timur, gerhana di semenanjung Arab. Arab, bukan Arab.
tiga gahana berlaku. Berlaku tiga gahana itu pada kiamat akhir tu. Baik, sebab apa berlakunya gahana? Sebab apa berlaku gahana? Kalau ikut sains ni sebab apa? Malah tanya dah kamu semua, saya nak jawab dulu. Matahari antara bulan antara matahari dengan bumi. Oh gitu ya. Baiklah, kita terimalah apa sains kata. Tapi saya nak ambil satu pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Majid Zandani. Dia ni kaum muslimin seorang ulama dan dia juga seorang saintis. Payah nak dapat, dia orang Yaman. Masih hidup lagi. Yang peliknya, dia belajar sains dengan orang Malaysia. Orang Malaysia belajar syariat dengan dia. Orang Malaysia tu doktor. Dia dah mengaji doktor dah kaum muslimin, dia pergi ke Yaman belajar dengan doktor Abdul Majid Zandani. Akhirnya doktor Abdul Majid belajar juga dengan dia. Jadi tu dapat ulang, kena pula berpandu pada dalil dan sebagainya. Dia kata, masa belajar dengan dia sekejap dulu. Sekejap sungguh lah. Belajar 2 jam dia dengan dia. Sebab universiti jemput dia. 2 jam. Tapi memang padat lah ini kaum muslimin. Saya ambil dan kaedah Islam. Kaedah sains bukan kita nafikan. Okey. Dia kata berlakunya gerhana ni apabila nak berlaganya, nak bergesernya, iaitu di antara paksi bulan dan matahari. Kan disebut dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu dia beredar mengikut paksi dia. Okey, sekarang ya, bulan ikut paksi dia, matahari ikut paksi dia. Tapi apabila bulan dan matahari ikut paksi, saya katakan bulan lebih cepat daripada matahari. Tengok. Sudah. Kalau tak ikut paksi dia, prak berlagu kiamat. Tu Nabi kata 3 gerhana dalam satu hari. Tetapi matahari ikut paksi dia, bulan kalau dia tengok. Itu bersisih. Bersisih itulah berlakunya gerhana. Tu sebab dalam hadis bila berlaku gerhana ni, binatang semua kecut belaka. Ikan di laut kecut, kecuali manusia. Ada kecut tak? Teropong siap ada. Betul tak betul? Sebab takut berlaku kiamat. Tapi kalau tuan-tuan buka pula pendapat Profesor Tuhamka, dia kata sekarang ni orang yang baca Yasin, dia kata orang yang baca Yasin, dengar sini, khususnya orang baca Yasin malam Jumaat yang tak pernah tukar-tukar, tapi tak rajin nak faham. Betul tak muslimat lah. Okey, sekarang ni matahari dia beredar, bulan beredar. Tengok, bila beredar ke muslim, dia ikut paksi dia. Ikut paksi. Selamat tak selamat kita? Okey, nak kata kalau Tuhan Hamka kata, manusia semua, matahari yang tidak ada akal, yang tak ada rasul, tak ada apa, dia ikut paturan yang Allah Ta'ala tetap, perjalanan dia, manusia selamat. Kamu wahai manusia, kalau ikut paturan Allah, lagi lebih selamat. Orang tengok dia punya falsafah Profesor Dato' Hamka kan, seronok juga. Habis betul. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, boleh buat wahai bulan, wahai matahari, wahai anak bulan, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan kamu dan Tuhan, bukan kamu beri manfaat. Walaupun orang mengatakan kamu mendatangkan kejahatan, datang manfaat, tidak. Yang datangkan mudarat dan manfaat Allah. Sebab Tuhanku dan Tuhan kamu wahai bulan adalah Allah Ta'ala. Cantik. Okey, habis. Di zaman dulu ya, di zaman satu hadis Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan tengok hadis ni dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, tuan-tuan buka dalam babus sidq, bab benar. Bab benar. Cerita dia bagaimana seorang nabi bercakap dengan matahari. Itu falsafah alam sungguh. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, Nabi kata,
berlaku pada zaman dulu, tu zaman sebelum Nabi lah. Ada seorang Nabi yang pergi berperang, lalu berkata kepada kaumnya, jangan ikut aku berperang kalau orang nak membina atap rumah sedangkan atap belum dibina. Barang siapa yang ikut aku berperang yang dia sudah berkahwin tapi belum bersatu, dan jangan ikut aku berperang sedangkan binatang dia melahirkan anaknya, dia menunggu kelainan anak binatangnya, jangan ikut aku berperang. Itu dimaafkan. Yang mana ikut lagi. Maka pergilah Nabi bersama kaumnya. Bila sampai berdekatan dengan waktu asar, satu riwayat, dan berdekatan dengan waktu maghrib, nak terbenam matahari. Sebab dalam sunnah Nabi tidak berperang di waktu malam, kecuali kalau terpaksa. Bukan sebab perang waktu malam ni dia bukan sunnah. Jadi bila matahari nak tenggelam dah, dekat dengan maghrib dah, lalu akhirnya Nabi itu berkata pada matahari. Apa Nabi kata pada Nabi Bani Israel tengah tu? Matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Matahari, engkau diperintah, aku diperintah. Ya Allah, tahankanlah matahari. Maka matahari pun tertahan dengan mukjizat Rasul itu. Boleh kau muslimin dan muslimat kan? Baik. Okey, bercakap dengan matahari. Jadi akhirnya tertahan. Nabi pun pergi perang, dapatlah kemenangan. Tapi cuma nak cerita dalam hadis ni, ada Nabi yang cakap pada matahari. Okey. Tak salah ya? Tak salah. Baik. Yang seterusnya, ingat tu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal salama wal islam rabbi wa rabbukallah. InsyaAllah Tuhan jaga kamu semua. Mana-mana orang yang nak pandu pada nak bulan, nak sihir, nak buat jahat, maka kita baca doa ni, insyaAllah. Baik. Ustaz, masa time ni kan Bila nampak anak bulan, bila nampak juga, anak bulan, bila nampak anak bulan. Kalau tak nampak nak baca macam mana? Tiba-tiba kita nampak 2 bulan, orang 2 bulan kita baca lah. Tiap-tiap bulan kan Ustaz bila nampak. Dia tiap-tiap bulan. Jangan bulan dah mengambang baru nak baca. Okey. Habis ya? Cantik. Zikir sebelum dan sesudah makan. Zikir dan sebelum dan sudah makan. Jika Rasulullah SAW memegang makanan, maka mengucapkan bismillah, dan gina menyuruh orang yang hendak makan untuk mengucapkan bismillah, mengucapkannya. Sebagaimana sabda Nabi, "Iza akala ahlukum ta'aman falyakul bismillah, fa in nasiya fi awalihi wa falyakul bismillah fi awalihi wa akhirih." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika dia lupa menyebut nama Allah Ta'ala pada permulaannya, dah makan dah, baru teringat, maka hendaklah mengucapkan, iaitu bismillah fi awali wa akhiri. Itu saja doa dekat nak makan. Ada pun yang diamalkan oleh kebanyakan orang. I'm sorry cakap no. Pertama sekali masyarakat kita, ahli tabligh, bagus dia orang ni nak beramal tu bagus. Selalu kita orang baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis tu didoifkan. Hadis tu doif pun. Bukan sahih hadis tu. Jadi yang sahihnya bismillah. Itu yang sahih. Boleh faham tu? Allahumma barik lana fima. Kalau sekali al-Fatihah itu langsung tak ada hadis. Jadi kesilapan dan isu mencari sumber Islam ni, orang kata apa soalannya ustaz? Benda tu baik. Selalu baik. Sebagaimana saya dengar kenyataan pagi tadi, Nuruddin Al-Bandari wal-Makki wal-Masri, banyak nama dia. Bandari lagi, Makki lagi, Masri lagi. Dia kata tak salah kita nak baca apa malam ni 10 Syaban. Benda tu baik.
Tengok, saya tengok ada tak dalil dia ambil. Dalil dia, asal dalil dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban Rasulullah banyakkan puasa. Hingga sampai dekat penuh bulan Syaban. Maka itu dalilnya ada kemuliaan bulan Syaban, maka Nabi banyakkan puasa. Jadi kita ni pula bulan Syaban banyakkan baca Yasin. Apa salahnya? Oh, sedap ambil dalil tak kena semua. TV sana. Ha? TV ke mana? Radio IK. Sekarang tanya balik. Bahasa nisfu Syaban Nabi buat apa? Tanya waktu dulu. Jangan ambil umum macam tu. Pada malam nisfu Syaban orang muliakan. Apa Nabi buat pada malam nisfu Syaban? Itu yang dalil kita nak ambil. Kamu senang. Tak boleh kita ambil umum-umum begitu saja. Sebab ibadat ni Imam Syafi'i dah ajar dekat kita. Semua orang mengaku mazhab Imam Syafi'i, tapi dia tidak praktikalkan. Itu Imam Syafi'i kata la qiyasa bil ibadah. Tak boleh qiyas dalam ibadat. Dalam ibadat tak boleh qiyas. Ibadah kena taufiqi, kena tetap ada. Kalau malam tu Nabi buat, okey, baru buat. Kamu simak. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani? Orang yang kuat dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab dia Fathul Bari, bahkan puasa niat nisfu Syaban tu pun dhaif pun. Tapi kalau sekarang Abang Mai nak puasa, macam saya tahu Abang Mai macam tak setuju. Tapi wallahu a'lam, kaum muslimin dan muslimat dan itu dia. Kalau sekian aku, aku puasa sunat hari Khamis kan Allah Taala sudah. Bukan tinggal langsung puasa. Berbang tu. Tapi di sana ada hadis tau. Barang siapa yang tak pernah puasa di awal Syaban, 15 Syaban baru nak puasa, Nabi larang. Senyap kesing. Contohnya kamu sini, daripada awal Syaban dia tak rajin puasa pun. Bila siapa ni sepuh, siapa ni kata baru nak puasa, Nabi melarang orang puasa macam tu. Makruhun kata ulama. Kata sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi kalau dia pernah puasa dah di awal Syaban, sebelum nisfu Syaban dia puasa dah, maka tak ada masalah, boleh dia berpuasa. Dia boleh berpuasa. Okey? Sebab kaum muslimin dan muslimat kalian sunat-sunat pun tengok dulu hadis itu. Tu sebab saya tak niat pun puasa nisfu Syaban. Sebab benda tu didoifkan. Kamu niatlah puasa hari Khamis atau puasa sunat biasa di bulan Syaban. Tapi bercaranya, kenapa kita kata boleh buat? Sekarang dia tanya balik, apakah Nabi buat pada malam nisfu Syaban? Tanya waktu tu dalil dia. Kalau tak ada, jangan buatlah kaum muslimin dan muslimat kalian. Jangan ambil dalil. Sebab Nabi berpuasa, maka boleh kita buat amal ibadat banyak. Tak kena macam tu. Itu bukan dalil yang tepat. Dalil buat ibadat tak ada duk main kias-kias. Kias ulama tak? Kias ulama. Kias ulama ni kalau buat hukum halal haram boleh. Kalau buat ibadat tak boleh. Macam ni. Itulah kita tanya tu panjang langsung. Kalau buat hukum berkait halal dan haram, itu boleh. Macam gini cerita dia. Timur kayu rendah, jelten babi boleh. Kan kamu jelten babi. Ya. Jadi permasalahan sekarang ni ialah Fatwa Yusuf Qaradawi kata. Ini tu Qaradawi. Kita tengok dulu fatwa dia. Tengok apa dia buat bincang-bincang. Jangan hentam selalu. Ini hujah Qaradawi tu dia tak tolak. Sepatutnya bila kita mengatakan dia tak betul, Qaradawi tak betul, kita kena datangkan hujah. Tak boleh kata apa Qaradawi ni. Sampai dia keluar dalam YouTube tau, dalam internet. Ada juga ulama yang makan babi dia tahu. Itu Qaradawi. La ilaha illallah. Qaradawi ni ulama dunia kaum muslimat kan. Dia tidak ada ulama nak ceramah mencari jodoh, tak ada. Boleh faham tu?
Ini cari jodoh. Tak Ya. habis-habis cari jodoh dia, betul tak? Lawan Ini dengan kebiasaan aku tu tau. Itu dia. Sekarang kita ambil, ni kata qiyah. Qiyah ni segi hukum hakam, bab muamalat, bab itu, tapi bab ibadat tak nak qiyas. Oh, tak boleh. Bab ibadat tak boleh qiyas. Saya ambil contoh yang bab istihalah. Tahu istihalah? Istihalah ialah bab kaum muslimin dan muslimat kalian, benda itu adalah haram, benda itu adalah najis. Lepas tu dia disebabkan fakta-fakta yang diizinkan oleh syariat, boleh tak dia bertukar menjadi benda tersuci atau benda tu halal? Maka dipanggil istihalah, dipanggil. Ataupun istihlal, boleh juga. Benda tu najis, benda tu haram, tapi disebabkan pemprosesan dia berubah. Ada kaedah syarak, boleh tak hukum itu dia katakan halal dan suci. Kita sebelum kita nak kat orang nak bantai hukum dawin, kita tengok dulu, kita ambil umum. Baik, arak kan, dan semana anggur ke tamar ke, bila dia diperang melegak jadi arak kan, tapi tiba-tiba bertukar pula jadi cuka. Boleh bedah tak tu? Boleh. Boleh kan? Sebab dia sudah bertukar, ain dia sudah tiada, kearakan dia, betul ke bahasa Melayu begitu? Dia sudah tiada. Bila dia bertukar tu, tak ada apalah kaum muslim dan muslimat kalian, sebab bertukar jadi cuka. Ada pun orang kata berubah dengan sendirinya, tak berubah, itu semua pandangan ahli ulama. Baik, itu arak kan. Baik, kita ambil lain pula. Kalau orang pergi Singapura, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia Singapura ni dia ambil air kumuhan. Betul tak betul? Loji apa semua, air mandi. Memang air kotor lah. Lepas tu, Air muktamar. air mustamar. Air mustamar boleh kira lagi. Boleh kira Ini air mutanajis. Itu dia. Baik. Okey ya. Apabila dia air kumuhan itu diproses dan mengikut alat-alat dia lah. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kan, tiba-tiba proses dia jadi jernih. Tak ada lah dia punya zat dia, air dia, kotoran tu tak ada dah. Dia berubah jadi air biasa. Cuci lagi pada air telaga. Kalau di Singapura dia panggil Sea Master. Bukan Sea Master di Malaysia. Itu Syabas. Itu dia. Jadi tengok-tengok tak ada dah. Tak ada dia punya najis, tak ada dah kaum muslimat kalian. Dia proses gitu dah. Kekotoran tak ada. Boleh pakai tak boleh pakai? Perubahan itu dikatakan proses perubahan. Itu panggil istihad. Jelah. Tapi ustaz, aku tak gamak minum. Tak gamak minum tu bab lain. Kaum muslimat kalian, ada tak benda halal orang tak larang nak makan? Ada? Kejang lah. Kaum muslimin dan muslimat kalian, bukan masalah kalian benda halal, tapi dia tak boleh nak makan ikan keli. Bukan semua orang boleh makan. Tapi Ustaz macam tu macam ikan keli kan, katakan dia makan bulu babi ke, boleh makan yang bilik. Ayam makan tai macam mana pula? Ayam makan ayam? Ayam makan tai. Bulu babi tu haram. Tai? Haram juga. Bila najis tak boleh laka dah. Baik. Dalam bab ini, dia ada satu bab bila dipanggilkan ji'alah. Tahu ji'alah? Ji'alah binatang yang halal, dia makan najis. Bila kita makan daging dia berbau najis, itu tak boleh. Tapi bila dia makan najis, macam ayam makan tai, tapi makan perut tadi, ikan keli tadi, tak ada rasa macam dia. Lemak boleh ada. Dia tak ada rasa dia punya kenajisan itu. Itu boleh. Macam ikan talipia lah, loji gemuk-gemuk belaka kaum muslim dan muslimat kan. Tapi dia makan warna bau macam honey tai. Itu tak boleh makan. Dia panggil ji'alah. Itu tak boleh. Tapi kalau tak ada masalah. Ustaz yang dipanggil kitaran dia tu macam lepas 14 hari baru boleh makan. Macam ada macam tu kan. Apa dia? Macam ikan ni. Contoh dia ada berapa hari sempo dia baru kita boleh makan tadi. Itu proses tu pengadaman ni. Itu kaum muslimin dan muslimat tu kaedah. Yang pentingnya kaedah syaraknya tak ada dia punya
dia punya rasa tu tak ada dah, bau dia tak ada dah. Itu boleh kamu mesti makan. Ustaz, yang kalau dalam kek tu dia letak arak. Yang makan fish tu banyak-banyak. Sudahlah. Dua beradik ni buat penipuan aku. Jadi masalah sekarang ni, pertama, yang tadi tahu arak, yang kini pula tak memabukkan. Pertama nak jawab. Soalan mabuk tak mabuk, dia kalau benda tu sikit, kalau arak mabuk tak mabuk, tetap haram. Wa imma qalla wa imma kasura, kata Nabi. Sekarang ni kita ambil dulu yang kaedah kedahulu. Kalau dia masuk dalam kek tu, dia babi. Tahu tak, Kedawi ni dia nak buat hukum boleh tak boleh, dia pergi tanya London dulu. Dia tanya dulu di London, makmah di London tu. Dia tak tanya makmah Malaysia. Sebabnya bangunan makmah Malaysia pun runtuh lama. Dia kata boleh tak terjadi dengan pemrosesan yang berlaku, hilang dia punya apa ni? Kebabian dia. Betul-betul. Dia hilang, dia tak ada apa dah macam air tadi. Boleh berlaku tak? Dia kata boleh. Mama kata boleh. Dia kata kalau boleh, tak ada kena babi, tak ada apa. Baik, tuan-tuan gini. Abang Jamil sudah pergi umrah. Bergaji. Tengok vaksin tak? Cuk vaksin tak? Vaksin, cok. Vaksin. Bermain cucuk kan? Vaksin mari mana? Sudah tu tadi. Aku tak ada sarah. Jadi tak ada. Kaedah sarah dah. Baik. Kenapa boleh pakai? Ada ubat. Ubat la syifa'a fil haram. Tidak ada kesembuhan dalam perkara yang haram. Dia punya tu dah berubah lah. Itu yang nak poinnya. Bukan masalah ubat. Jadi bila cucuk vaksin di kaum muslim makan, dia punya menjadi fatwa kebangsaan kata tak ada dah dia punya Kebabian. tak ada dia punya berkait dengan kebabian tu, tak ada dah kaum muslim makan. Itu yang boleh pakai tu. Kaum muslimin dan muslimatnya. Kalau tidak, tak tahulah kita punya haji dan umrah. Itu dia kaedah hukumnya. Jadi siapa nak jawab? Itu sebabnya Dr. Zahudin Abdul Rahman, dia kata kalau itulah kajian, barang siapa yang nak mengatakan kalau tak betul, tolong berhujah dengan dia, tolong patahkan hujah dia. Siapa tak dipatah? Tapi kalau tak dipatah, kalau berasa tak ada hati, senyap, sudahlah. Betul. Saya kaum muslim muslimat kelas, saya tuju dengan dia. Tapi bila nak makan coklat tu, pasal tak nak makan. Betul tak betul? Bukan berasa lain, hati berasa lain. Tapi rasa tetap sama. Tapi hukumnya boleh. Itu kata, itu adalah kias. Boleh berlaku kaum muslimin dan muslimat. Boleh berlaku. Baik. Baik, kalau kek tu boleh lah. Boleh. Nanti ambil kek dulu. Tadi satu-satu minum air dulu lah kaum muslimin dan muslimat. Kalau kek tu dia proses kebabian, dia tak boleh gunakan. Okey. Tuan-tuan, dalam masalah kek tu ada ditaruhkan alkohol kan? Baik. Sekarang nak istilah alkohol tu, adakah dia arak ataupun benda bahan lain? Alkohol itu. Sebab istilah nama ni kita kena pakai tau. Ada spirit orang panggil alkohol. Benda tak jelas lah. Benda tak jelas. Nanti dulu. Benda tak jelas dan lain bab pula kaum muslim dan muslimat. Alkohol itu, adakah dia itu adalah arak ataupun spirit ataupun bahan kimia? Sebelum nak tanya, tapai. Tapai tahu tak berapa isi kandungan alkohol dalam dia? Saya doktor 9%. 9%. Kamu sebab dia kalau benda itu dikatakan alkohol itu adalah arak, 1% tak boleh makan. Tapi kenapa tuan-tuan nampak dapat makan tapai selalu habis? Betul tak? Aku nak pergi makan tapai pun habis lah. Ada. Sebab kena boleh. Orang panggil alkohol dia. Tetapi tapai itu walaupun mengandung alkohol, dia tak sampai proses jadi arak. Itu masalah dia.
Orang kata dia alkohol juga. Tapi pembersihan nak jadi alkohol tu, jadi arak tu, tak sampai proses macam tu. Tu sebab dia makan dapat. Baru senyum sikit nampaknya. Jadi timbul kek. Kek tu arak semua kena masuk. Tak tahu. Tu dia kaum muslim dan muslimat. Kalau kek tu dia masuk, kalau arak semua. Bila arak semua bila masuk dalam kek tu, dia hilang tak air dia? Tidak. Kalau tidak, tak ada makan. Kalau sekiranya Masuk alkohol boleh? Ha? Kalau alkohol je boleh? Itu saya katakan tadi, alkohol tu nak terjemah dalam kek tu arak ke bahan kimia lah. Kalau arak segelas tu haram lah. Ustaz. Kalau Kek itu arak, walaupun sedikit, dia hilang tak punya air dia. hilang. Indah macam campur-campur. Dia tak hilang. Dia nak proses ni kaum muslim. Saya tanya, ni saya tanya orang kerja hotel ni. Nama dia Samsul, nama dia. Dia kerja hotel. Nama dia Samsul, nama dia. Alhamdulillah. Dia kata memang kerja hotel ni kaum muslim makan, dia tahu Allah Ta'ala. Nak sedapkan sikit apa semua. Tapi dia memakan, dia masakkan arak tu dulu banyak-banyak dengan suhu api yang setinggi. Dia ambil barang, satu barang campuran. Tiba-tiba bila kepanasan suhu tu, dia bertukar dah jadi. Dan dia campur barang, dia tak jadi arak, dia jadi masam dan manis. Jadi cuka lah. Itu dia kata Islam. Sekarang dalam kek tu, sampai tak peringkat macam tu. Sampai tak peringkat macam tu. Kalau sampai peringkat tu boleh. Kalau sampai, aku pun tak tahu dalam jawapan macam tu. Tapi kaedahnya macam tu. Memang macam tu. Banyak muslim. Baik pula dah minyak wangi pula dah kaum muslimat kelak. Tidak mengapa. Dalam masa kata orang, kalaulah ada alkohol pun dalam minyak wangi tu, dia boleh pakai. Sebab kita ambil dalil macam ni kan. Dalil macam ni disebut dalam ayat Quran. Inilah perbalahan di antara anak murid dengan tok guru, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Baik, Imam Syafi'i mengatakan arak itu haram dan najis. Innamal khamru wal maisuru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sungguhnya arak, judi, tenung nasi, penyembahan bala ada rijs, najis, perbuatan syaitan. Fajtanibu, naklah kamu jauhi dia. Jadi kata Imam Syafi'i, arak tu haram dan dia adalah najis. Kata Imam Ahmad pula, najis di situ bukan najis air, najis meminumnya. Perbuatan meminum arak tu Tuhan kata najis. Sebab apa? Kenapa dia tak kata haram? Dia kata najis. Sebabnya benda najis ni orang cukup sendiri, tahu tak? Kalau sebut haram tu nampak ringan. Rijsun, najis. Terkejut. Itu balaghah Al-Quran. Betul kamu muslimat kan? Itu balaghah Quran. Najis. Boleh najis ni kita nak makan lah. Betul tu. Itu sebab dia tak sebut haram di situ. Jadi sekarang kata Imam Ahmad, okey, Allah Ta'ala gandingkan arak, judi, tenung nasib, menyembah bahala. Kita ambil arak lah, air arak lah. Baik, kenapa Allah Ta'ala gandingkan air arak itu dengan judi? Baik, judi kaum muslimin, orang main judi dengan apa? Dalam teruk. Adakah dalam teruk tu najis? Okey. Tenung nasib dengan tangan. Tenung nasib Tapak tangan. dengan tapak tangan. Tenung nasib. Tangan tu najis tak? Tak najis. Confirm tidak najis. Ya sahih. Baik, kalau pegang batu bahala. Ini bahala pegang. Najis tak tangan? Baik, bila tidak najis, kenapa arak dengan alat judi tadi dengan tadi dicantum sekali? Itu dikatakan arak tu dia tidak najis. Cuma perbuatan meminum arak itu adalah najis, dikatakan haram. Dan perbuatan main judi itu adalah najis.
perbuatan tunasik itu najis, bukan barangnya. Ini kata Imam Ahmad. Boleh faham itu? Bukan dadah Bukan dadah itu najis. Bukan dadah. Dadah orang pandang pula najis. Tapi sebab apa kata najis? Kenapa tak kata? Sebab perkataan najis dalam hati manusia. Inilah balaghah Quran. Bila sebut haram tu lain sikit kan. Macam Melayu kita lah. Bila sebut babi tu puasa lain macam. Betul-betul. Kalau sebut arak, tahan sikit. Betul tak betul? Ni dia. Aku babi tak makan, tapi arak minta darah juga. Betul tak betul? Aku babi tak makan. Na'udzubillah. Tapi riba makan juga. Riba dengan makan babi lebih besar makan riba lagi. Dia faham itu? Tapi itu kata dia punya bahasa. Jadi itu sebabnya kenapa dia guna najis? Sebab najis nanti manusia dia punya najis ni lain kan. Itu beza dia. Itu tidak apa kalau minyak wangi campur alkohol, walaupun dia bahan kimia ke ataupun arak sekalipun tak jadi masalah. Cuma yang perbuatan meminumkan itu. Baik. Habis ya. Itu boleh guna qiyas. Dan ibadat tak boleh guna qiyas. Kalau tuan-tuan nak guna, adakah Nabi buat pada malam itu? Tanya balik. Apakah Nabi buat pada malam nisfu Sa'ban? Tanya dulu. Jangan kata Nabi buat puasa. Aku tanya malam nisfu tu Nabi buat apa? Jangan kata Nabi puasa Sa'ban. Anda kena dalil macam tu. Kalau payah sangat, kita tanya Ahmad nisfu lah Bang Mujib. Dia buat apa pada malam nisfu? Baik. Lain. Dalil itu dia lain kaum muslimat. Nabi buat. Tidak apa salah khususnya kita buat ibadat khusus-khusus tertentu. Sebab Nabi mengerjakan umrah di umrah setiap hari Sabtu. Jadi kita boleh ibadat dah kita boleh. Tak boleh. Sebabnya benda Nabi buat tu sudah lengkap. Boleh faham tu? Kita tak boleh nak khusus kaum muslimin dan muslimat kan. Sebab Nabi pergi setiap hari Sabtu tu, itu benda sudah syariat, benda tetap dah. Yang benda berbuat boleh kita terima. Tapi orang lain tak ada nak khusus. Sebab syariat bukan turun kepada kita. Boleh faham? Tu kena tahu cerita sumber hukum ni. Baik. Jadi kita kembali baca bismillah tadi. Sejarah timbul nisfu Sa'ban macam mana Ustaz? Macam mana timbul tiba-tiba muncul? Dia kaum muslimin diriwayatkan, dibawa kalau kita tengok dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, karangan syarah oleh Syekh Mubarak Furi. Dia timbulnya kaum muslimin ialah daripada perbuatan orang-orang Yahudi apabila pada zaman dulu bila datang nisfu Sa'ban, mereka baca ayat-ayat tertentu dalam kitab Taurat dengan mengatakan bahawa pada malam itu berlakunya doa mustajab, betul, minta panjang umur, minta mati jalan iman, minta rezeki. Rupa-rupa situ dia sumber asal dia. Lepas tu dibawalah di kalangan-kalangan sampai di zaman sekarang. Itu dengan masalah. Sampai orang-orang Yahudi dia buat sampai 100 rakaat sembahyang dia pada malam nisfu Sa'ban. Jadi itu zaman Nabi kita tak buat dah zaman tu. Jangan dia buat. Jadi buat mesti biasa lah Ustaz. Barang siapa dia nak kaum muslimin dan muslimat kalian, dia kalau dia nak menambahkan amal ibadat dia kan, tapi jangan mengkhususkan malam itu kena buat ini. Tak boleh. Saya tengok tadi dalil dia kata ada orang tengok ustaz dia syekh, sebab dia pangkat syekh, orang tak panggil ustaz dia lah. Syekh dia kata ada orang tak pernah datang ke masjid, tak pernah datang ke surau, tapi bila malam nisfu Sa'ban dia datang. Bagaimana dia buat khusus macam tu? Dia kata tidak apa salahnya. Tak apa salah semua. Mana dalil dia? Dalil dia macam ni dia kata. Kalau sekiranya orang tu dia tak minat bola, dia kata. Kalau Kelantan lawan Pahang dia tak minat. Dia tak minat bola. Tapi bila musim paling dunia ni Brazil, dia kata lawan apa? Itu dia. Jadi dia tak minat pun Pahang dengan Kelantan, dia tak bola tu. Tapi bila Piala Dunia, ibarat malam nisfu Sa'ban, dia pun minat. Macam bila Piala Dunia dia tengok. Adakah dasar Piala Dunia pula? Astaghfirullahalazim. Punya nak kias tak? Tak tahu nak kias dah. Astaghfirullahalazim. Berat no? Okey, habis.
Dan seterusnya. Jadi dia masa makan ni kaum muslimin bismillah tu je lah. Tapi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. In hadis itu didoifkan oleh alim ulama. Didoifkan. Baik. Okey. Tapi yang wajib dilakukanlah membaca bismillah itu ketika hendak makan. Sebab ada hadis yang merintahkan hal ini sudah jelas dan kuat. Tidak ada yang saling bertentangan. Tidak ada pula ijma' yang menentangnya atau meluarkan dari hal ini. Siapa yang tidak membacanya, maka dia merupakan sekutu syaitan. Bahawa siapa tak baca bismillah, dia ada sekutu syaitan. Sekarang ni kaum muslimin, baca bismillah tu masa nak suap makanan ke masa ambil makanan? Masa suap? Sebelum. Sudahlah. Sebab ada satu hadis ya, makanan telah para sahabat dah makan. Lepas tu ada seorang lelaki, dia nak ambil makanan. Tempat hidangan, pak, Nabi tepikan. Samillah, Nabi kata. Baca nama Allah. Dia tak ambil makanan, nak suap, Nabi tepi dah. Dia tak suap lagi. Nabi tak tepi dah. Dia masa nak ambil tu, Samillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi dia masalah yang paling sunnah dia, masa kita nak ambil tu bismillah. Tapi kalau masa tak ambil tu bismillah, dekat nak makan baca bismillah. Dekat nak makan pun suap mulut lupa bismillah, tengah makan baru teringat bacalah bismillah fi awalihi wa akhirihi. Baik. Itu dia punya kaedah hukum dia. Kenapa dia tak bismillahirrahmanirrahim? Kalau ya sahih ya. Kenapa dia tak baca bismillahirrahmanirrahim? Baik, dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas. Dan dijawab juga oleh pengarang kitab Raudatun Nadiyah. Ini kitab yang apa nama tu? Dia kata masuk bismillah di situ pun dah masuk dia Ar-Rahmanir-Rahim dah. Sebagaimana kata Ibn Qayyim. Dia kata la ilaha illallah. Orang berzikir kan? La ilaha illallah itu ringkasan daripada la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Lengkapnya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu lengkap dia. Tapi diringkaskan la ilaha illallah saja. Jadi kalau dia kata bismillahirrahmanirrahim pun itu maksudnya bismillahirrahmanirrahim dah. Jadi kalau baca bismillah saja, kalau dia kata sunnah Nabi ni baca bismillah, aku baca bismillah, itu merangkumlah ar-rahmanirrahim. Tapi kata Sinubah kata kalau orang nak baca tidak ada mengapa. Itu sebab Islam ni kaum muslimin ringkas tapi boleh pahala besar. Bismillah pun baca bismillah, dia macam baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi diringkaskan bismillah pun termasuklah Rahman-Rahim dah. Itu punya syariat kita ni, punya kaum muslim besar sikit punya amalan tapi dapat melangkung semua sekali. Itu sebab kata ulama hadis kata kalau baca bismillahirrahmanirrahim bagaimana? Boleh, tapi bagi pendapat aku Nabi tak Rahman-Rahim, aku nak baca bismillah lah, sebab dah masuk dah sekali dah itu. Tak boleh tak baca. Yang tak boleh tak baca. Yang tak boleh yang tak baca. Tak ada baca bismillah, tak boleh. Okey. Sama sebelah ayat tu bismillah ya Allah akbar tak apa. Gitu. Baik. Baik. Ya, kalau kaum muslimin dan muslimat kalian, Nabi masa sembelih tu disuruh sebut nama Allah. Bismillah. Memang ada riwayat kata Allahu Akbar, tapi bismillah pun memadai dah. Barang siapa tak baca dia merupakan sekutu syaitan. Sebab apa? Syaitan tumpang sekali. Syaitan ditumpang sekali. Hanya kita tak nampak dia tumpang sekali masa kita ngambil makanan. Itu sebab kata Ibrahim bin Idham, kamu kata syaitan musuh kamu, tapi kamu sekutu dengan dia. Itu sebab orang tak baca bismillah ni, syaitan
dijadikan syaitan tumpang sekali, sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi kata, syaitan berkata kepada syaitan-syaitannya, bila orang tak masuk rumah beri salam atau sebut nama Allah, syaitan berkata, malam ini ada tempat tinggal bagi kami. Kita tengok dia masuk rumah sekali. Dan barang siapa tak baca bismillah, syaitan kata, malam ini ada makanan bagi kami. Tengok. Okay, ya. Sebab Nabi tepih tadi taman lelaki tu kerana Nabi tengok masa dia ambil makanan, syaitan iring sekali. Tu Nabi tepih tangan dia. Samillah. Okey. Dalam hal ini ada masalah yang perlu dipecahkan. Jika yang sedang makan jumlahnya ramai, apakah keterlibatan syaitan dalam makanan itu sudah bisa tersingkir jika dia baca basmalah hanya satu orang di antara mereka, atau syaitan itu belum tersingkirkan kecuali jika mereka semua membacanya? Sudah. Kalau makan ramai-ramai, seorang baca bismillah, yang lain tak baca, sudah memadai? Sudah tersingkir? Ataupun tiap-tiap orang kena baca baru tersingkir? Baik. Kita baca kitab dulu. Okey. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menetapkan pembacaan satu orang itu sudah mewakili yang lainnya. Kata Imam Syafi'i, bismillah sudah memadai, jawapan pun memadai. Kan korang sedap dengar tu. Kalau sebut memadai, maksud lebih baik lagi lah kita baca. Kata orang baca. Baik. Rakan-rakan Imam Syafi'i menganggap hal itu serupa dengan membalas salam dan menjawab orang yang bersih. Contohnya, Assalamualaikum pada ramai-ramai kan, seorang jawabnya. Itu membalik seorang, tak perlu wajib semua orang kena jawab, boleh tak? Dia ambil kias gitu. Baik. Tapi bisa saja dikatakan keterlibatan syaitan tidak bisa disingkirkan kecuali setiap orang mengucapkan basmalah, dan tidak cukup hanya dengan bacaan orang lain atas dirinya. Kerana itu disebut dalam sebuah hadis Huzaifah bahawa dia bersama beberapa orang sahabat menghadiri jamuan makan. Tiba-tiba datang seorang wanita yang seperti didorong-dorong kerana kelaparan ni. Maka dia beranjak menghampiri makanan dan menyodorkan tangan untuk mengambilnya. Maka baginda menepis tangannya. Nak kata mana? Iaitu ada Nabi pada sahabat kaum muslimin dan muslimat kena makan. Orang baca sembilan dah, tiba-tiba ada wanita yang baru datang, dia ambil, maka Nabi tepis tangannya. Kalau segi memadai, tak boleh tepis lah. Baik. Kemudian muncul seorang Arabi yang hendak melakukan hal yang sama, lalu beliau menepis tangannya. Baginda bersabda, sesungguhnya syaitan tidak menghalalkan makanan yang tidak disebut. Sesungguhnya syaitan hendak menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Ia datang bersama wanita ini untuk menghalalkannya, maka aku menepis tangannya. Nabi tepis no. Berperingkat macam tu. Lalu dia datang bersama Arabi ini untuk menghalalkannya, maka aku menepis tangannya. Demikian diriku ada di tangannya, sesungguhnya tangannya ada di tanganku. Tunggu, tangannya ada di tanganku, di samping tangan kedua orang ini. Setelah itu baginda mengucapkan basmalah lalu makan. Sekiranya satu orang membaca basmalah itu sudah cukup. Bagi yang lain, tentu syaitan tidak akan menetapkan tangannya di makanan itu. Sudah, dalil bertemu dalil dah, kaum muslim-muslimat kalian. Baik, tengok ujung masing-masing. Tapi hal ini dapat disanggah pula dah. Hati ngaji ni kadang-kadang dia pening kepala tapi seronok. Tapi ada pening kepala terus pening langsung. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meletakkan tangan dan baca basmalah, kecuali di belakangnya. Wanita itu yang lebih dulu mengulurkan tangan ke makanan tanpa membaca basmalah. Begitu pula dilakukan oleh Arabi, sehingga syaitan bergabung dengan keduanya. Sebab ketika itu Nabi SAW tak baca bismillah lagi pun, wanita Arabi itu baca, dia ambil selalu. Itu Nabi tepih tu. Baik.
Maka bagaimana mungkin engkau katakan bahawa syaitan bergabung dengan orang yang belum baca basmalah, sementara basmalah itu belum diucap siapa pun. Okay. Maka inilah yang bisa dikatakan tentang masalah ini, bahawa At-Tirmizi meriwayatkan dan dia mensahihkan dari adik Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW menyantap makanan bersama 6 orang sahabat. Lalu ada seorang Rabi dan langsung makan 2 kali suapan. Maka beliau bersabda, sekiranya dia membaca basmalah, maka hal itu sudah cukup bagi kalian. Tapi yang pasti beliau dan 6 sahabat itu juga membaca basmalah. Lalu ketika Arabi itu datang, dia langsung ikut makan dan membaca basmalah, hingga syaitan bergabung bersama makanan, hingga dia makan 2 kali suapan. Sekiranya baca basmalah, tentu hal itu cukup bagi semuanya. Tapi masalah ini berbeza dengan masalah balas salam, menjawab salam, orang bersih. Syaitan berwasilah lewat makanan untuk bergabung dengan orang yang makan, selagi tidak baca basmalah, sehingga dia bisa ikut makan bersama. Sekalipun orang lain sudah baca basmalah, toh tidak mampu menghalau syaitan untuk bergabung dengan orang yang tidak baca basmalah. Okey, jadi jawapannya ialah kaum muslimin dan muslimat sekalian, apa yang berlaku ialah kalau tak baca bismillah pun tidak memadai. Banyak hadis juga kan kaum muslimat kan. Jadi yang pentingnya, walaupun ada pendapat Imam Syafi'i, kita raih pendapat itu macam yang kata memadai ialah baca bismillah, tapi asalnya kata Ibnu Qayyim tidak memadai. Okay. Dan seterusnya, jika makanan sudah diangkat dari hadapan beliau, maka beliau mengucapkan insya-Allah. Kita sambung di lain masa. Okey. Lain masa insya-Allah. Panjang-panjang pembahasan juga. InsyaAllah. Ada perbincangan, jangan lupa ni, lepas raya baru kita sambung. Ustaz, kalau kita buat satu perbuatan bercanggah dengan pada syariat adan yang sunnah, dosa atau tidak? Contohnya macam tak kata dah, macam Nisfu Syaban. Ada orang tu buat, ada macam yang cakap dah. Adakah berdosa ataupun tidak? Okey, cantik soalan itu. Tanggung. Itu tanggung. Okay. Adakah berdosa atau tidak? Dia kaum muslimin dan muslimat kalian, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil dulu. Ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kedua hadis ini daripada Aisyah belakang. Apa Nabi kata, man ahdasa bi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam satu urusan agama kami, sedangkan apa yang dia buat itu bukan pun dalam agama kami, fahuwa raddun, maka apa yang dia ada-adakan itu ditolak. Satu hadis. Yang keduanya pula, kaum muslimin dan muslimat kalian, man amila amalan. Tadi barang siapa yang mengada-ngadakan, man amila amalan, barang siapa yang buat satu amalan, laisa fi amrina, dan bukan amalan itu dah urusan agama kami, maka dia pun tertolak, amalan dia pun tertolak. Baik. Satu kan, bermaksud amalan dia tertolak. Ada seorang perempuan, dia datang rumah Aisyah, sedangkan Nabi tak ada di rumah. Lalu dia cerita ibadat dia. Tiba-tiba dalam ibadat dia tu ada benda dia buat tak ikut syariat. Maka Nabi kata, halakal mutanati'una, halakal mutanati'una, halakal mutanati'una. Binasalah orang yang mengadakan atau buat satu perkara cara penak lelah, tidak ikut syariat, maka hancur binasalah dia, kata Nabi. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, jadi bila benda tu tak ada dalam syariat, orang nak ada-ada benda tu dinampakkan baik, sebagaimana kata Ibnu Umar. Apa Ibnu Umar kata? Kalau tuan-tuan nak tengok kata Ibnu Umar ni, tuan-tuan boleh ambil ada 40. Ada tak ada 40 di rumah? Ada kan? Ada 40, tuan-tuan ambil hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. Maka bila hadis 28 tu diletakkan di dalam kata-kata Ibnu Umar.
Apa benda-benda yang ni dia kata? Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap benda yang mereka-reka ni dibayangkan benda-benda yang tak dibenarkan, walaupun wa in ra'ahan nasu hasanatan, walaupun manusia tengok benda tu baik tapi tak ada dalam syariat, itu tak dibolehkan. Nabi marah ke kaum muslim. Lalu akhirnya pernah Rasulullah kata, orang yang terhalang daripada minum air kolam aku, iaitu sebagaimana disebut dalam hadis yang cukup panjang, antaranya daripada Aisyah, riwayat Imam Bukhari sendiri. Nabi seringkali menunggu umat dia di padang mahsyar bila dekat dengan kolamnya. Nabi tunggu umat dia. Nabi Muhammad ialah, sebab Nabi Muhammad ni menangguhkan syafaatnya untuk umat dia nak kelak. Itu Nabi kita. Sampai kaum muslimin dalam satu hadis, pada perang Tabuk aku diberikan oleh Allah Ta'ala 6 keistimewaan pada malam ini, kata Nabi. Perang Tabuk, di antara 6 keistimewaan itu aku ditawarkan, iaitu separuh daripada ahli syurga umat aku. Tapi aku tak terima. Aku tak terima. Sayang Nabi ke umat dia separuh. Separuh tu masuk kalau berkumpul umat-umat ni, separuh umat ni Muhammad ni masuk. Nabi tak nak. Sebab bukan pandang tak nak surga tu, pandang takut umat ni masuk neraka. Macam tu lah. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat, aku tangguhkan syafaat aku untuk umat aku di akhirat. Dan aku menunggu mereka di padang mahsyar esok di kolam aku, untuk minum kolam aku. Tiba-tiba ada umat aku yang datang minum kolam aku, dia disekat oleh para malaikat, malaikat halang. Lalu aku berkata pada Tuhanku, wahai Tuhanku, itu umat aku, kenapa dia dihalau, disekat? Lalu apa kata Allah? La tadri man ahdasa ba'dak. Engkau tak tahu wahai Muhammad apa yang dia buatkan di masa kamu lepas kamu meninggal dunia. Nabi kata apa? Nabi kata sahkan man badala dini. Celaka sungguh orang ni yang sanggup menukarkan agama aku. Sudah. Jadi benda Islam tu Nabi dah buat lengkap kan. Al-yawma akmaltu lakum. Kalau tak lengkap, tak tahu lagi ayat tu. Dan lengkap dah sekali yang buat dah. Jadi bila lengkap, kenapa dia buat tambahan yang lain? Nabi kata, ya Allah, celaka sungguh orang ni yang pandai mengubah agama aku. Na'udzubillah. Jadi kita takut benar hadis tu kaum muslimin. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat begini, nak jadi balah, jangan jadi balah. Jadi kita kata begini, yang sahih Nabi buat tu, buat belaka itu. Tak habis ni. Bukan tak habis lagi, tak nak buat pun. Buat langsung. Sudah, langsung habis solat. Yang Nabi buat, sahih dah Nabi buat benda tu, pun orang tak nak buat. Kenapa yang nak buat, yang Nabi tak buat? Yang Nabi buat pun tak buat. Jadi itu soalan yang tadi nak jawab. Sebab kita ikut-ikut, Kira ikut nafsu ke? kita ikut orang ramai. Itulah ada antara dia. Tua-tua Nurudin ni. Ha. Jadi apa takkan Nabi dah buat semua kata. Ha? Dalam TV kita dengar Ustaz kan Nurudin ni. Ha. Dia jawab, ada orang tanya, benda yang kita buat amalan yang orang buat yang Nabi buat. Dia cakap apa? Takkan Nabi nak buat semua kata. Astaghfirullahaladzim. Saya dengar dekat TV. Oh, kamu Tambahan memang dia kaedah hukum memang tahu. poin tambahan. Itu sebab kadang-kadang orang kata, kalau orang kata Nabi tak sempat buat, sudah. Dah kita kau. Ada orang kata sebenarnya Nabi tak sempat nak buat. Jadi kalau Nabi tak sempat nak buat, kamu tanya balik. Orang Malaysia Pak. Orang Malaysia ni. Okay. Kalau Nabi tak sempat nak buat. Okey. Nak tahu sempat tak sempat macam ni. Nabi kalau semai malam, nak sempat tak sempat kan? Kalau hujah Nabi tak sempat buat, Nabi semai malam, dia baca panjang tau. Panjang bacaan. Sampai bengkok kaki dia. Surah Baqarah. Kalau Nabi tak sempat, Nabi tak baca surah Baqarah. Kita pernah baca. Kita yang tak sempat. Betul tak? Kan? Sebelah satu tadi Muslim, ada seorang nama dia Abi Sa'id. Abi Sa'id ni kaum muslimin dan muslimat, bila dia datang ke masjid
Madinah ha? Tiba-tiba orang nak qomak dah nak pergi ke solat. Tiba-tiba Abi Sa'id ni bila orang nak qomak dah, rupa dia ada urusan pula dekat Masjid Bakar, di kubur Bakar. Di kubur Bakar. Kubur Bakar dekat Masjid Madinah ni jauh mana? Dekat dalam. Agak-agak daripada sini. Daripada sini. Oh, jalan. Dua jalan. Adalah bawah jalan tu kan. Jauh juga sikit kan. Lepas tu yang Abi Sa'id ni dia boleh, kalau kita ada benda urusan, boleh ditangguhkan, boleh diuzurkan, kita ulurkan waktu solat tu sedikit. Jadi Abi Sa'id ni dia tahu dah. Sebab Nabi solat panjang. Dia pergilah ke kubur Bakar, buat urusan di kubur Bakar, balik ke rumah, balik ambil wuduk, patah balik dia dah. Tengok-tengok Nabi tak rokok lagi. Nabi tak sempat ni. Kita hanya inna ataina semua wal asr. Kalau semai zuhur tak ada lah inna ataina wal asr. Tengok. Kalau Nabi tak sempat, kenapa Nabi baca macam tu? Itu yang tanda kaum muslim-muslimat akhirat. Sebab kalaulah benda Islam tu tak dekat, kata Imam Ibn Taymiyah, masa Nabi tak akan wafat lagi. Kalau tak sempat, mesti tak sempurna lagi lah. Itu hujah lah. Itu sebab kata ulama, berdosa besar orang kata begitu. Ustaz, ini dalil daripada Quran, Ustaz. Apa dia? Dekat melakukan satu perkara baru. Ya. Surah tu. Ya. Hadis orang yang mengatakan kalau Nabi buat bid'ah, maknanya Allah akan cabut dari itu. Dalil. Itu surah lain. Kalau Nabi menyampaikan benda apa dia tadi. Yang pentingnya kalau kaedah hukum tu, saya ambil kaedah gini ya. Yang Nabi buat, yang sosok tu pun tak buat, kenapa dia nak buat, dia tak buat? Itu dia. Sesini kami pun tak larat. Tak larat nak buat. Betul tak? Wallahu a'lam. Subhanakallah. Tapi ada hujah pula, ala ustaz pada duduk saja baca, malam lain pun duduk saja je pun tak baca. Macam-macam. InsyaAllah kita sambut bahaya ya. Subhanakallah. Doa yang